Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Halo? Ya? Anak banyak main? Bila baca mesej mengatakan anak ada bermasalah di rumah dan sebagainya. Hari ini kita akan bincang tentang kesan PDPR kepada murid, pada guru dan pada ibu bapa. 1 September sedang dinantikan. Rasanya biarlah pihak Kementerian Pendidikan khususnya bersama Kementerian Kesihatan, apakah keputusan yang akan dibuat. Tetapi hari ini kita akan bincang apakah kesan PDPR kepada murid, kepada guru dan kepada ibu bapa. Kita masuk dulu yang pertama. Kesan pada murid. Sebagaimana isu PDPR dah lama diperkatakan sehingga hari ini dah masuk bulan Ogos. Yang pertama, kesan yang pertama, apabila kita lihat murid-murid khususnya di mana-mana sekolah pun dalam situasi pembelajaran biasa, pasti ada murid yang tercicir, yang belum menguasai kemahiran membaca. Murid-murid ini akan dihantar ke pemulihan, ke intervensi untuk dibimbing, fokus kepada kemahiran membaca. Bayangkan sekarang murid-murid ini, khususnya murid tahun 2 yang tahun lepas mereka tercicir pelajaran sebab PDPR dan sebagainya, campur pula murid tahun 1 sekarang ni yang baru sempat berkenalan dengan guru, tak sempat tengok wajah guru sementara pakai mask dan sebagainya, tiba-tiba sekolah ditutup dan murid kena belajar di rumah. Bayangkan murid ni, berapa ramai murid tahun 1 dan tahun 2 yang belum menguasai. Terima kasih kepada ibu bapa khususnya mengambil berat yang mengajar anak membaca PO, BA dan sebagainya sampai anak boleh baca, tahniah. Tetapi yang realitinya, berapa ramai murid yang tercicir, khususnya murid-murid yang tinggal di kawasan bandar, di luar bandar dan sebagainya. Satu, murid tidak lancar membaca. Bayangkan jika murid ni pergi ke sekolah, andai kata sekolah dibuka pada tahun ini atau tahun depan, guru kena fokus pada kemahiran membaca. Yang kedua, yang kedua, dah pasti murid ini akan menjadi pasif. Sebab tidak dinafikan dalam setiap kelas ada satu kelas 40 orang murid, tapi yang join dalam Google Meet khususnya di kawasan bandar dan sebagainya hanya beberapa orang saja. Nak pula ada guru mengatakan guru bercakap seorang diri, umpama guru bercakap dengan diri, tidak ada respon dan sebagainya. Murid join, tapi apa berlaku di rumah kita tak tahu. Murid tidur ke, murid makan ke, murid main game, kita tak tahu. Mungkin murid pun dah bosan, dah lama belajar. Itu kesan yang kedua. Murid akan jadi pasif, murid tidak yakin untuk menjawab dan sebagainya. Tidak dapat dinafikan ada murid yang menjawab dan sebagainya, tetapi hanya berapa orang. Dari realiti daripada guru-guru menyatakan bahawa hanya berapa orang murid yang sama memberi respon. Kalau 40 orang adalah 2-3 orang yang sedapkan hati guru. Yang lain masuk, senyap, tanya, tak jawab. Yang ketiga, jadual waktu tidur murid sudah lari. Kalau sebelum ini mungkin pukul 11 ibu bapa dah ingatkan esok nak sekolah, tetapi sekarang murid berada di rumah. Mungkin sampai pukul 1, pukul 2, malahan pukul 3 pun ada murid yang buat pengakuan yang belum tidur. Sebab mereka boleh tidur selepas waktu subuh ataupun selepas. Kalau hari cuti, Sabtu Ahad, tidur lagi lama. Walaupun ada kelas Google Meet dan sebagainya, mereka budaya tidur lambat ini dah semakin berlarutan dalam satu tempoh yang agak lama. Bayangkan kalau kesannya apabila sekolah dibuka, macam mana nak susun balik jadual tidur murid. Yang keempat, apa kesannya pada murid? Murid dah mula malas. Sebab kalau di sekolah tak siap kerja, esok nanti sekolah takut kerja sekolah tak siap. Tapi sekarang guru tak boleh semak. Kita tak tahu. Murid rasa selamat kat rumah. Buat ke tak buat, aku selamat. Tak apa, cikgu jauh daripada aku. Murid dah mula malas. Yang kelima yang kita bimbang, murid akan ketinggalan dalam pelajaran. Khususnya murid-murid yang di luar bandar. Murid di bandar pun yang ada isu keciciran dan sebagainya. Bayangkan murid yang tak ada kemudahan. Kita tengok murid terpaksa naik atas pokok, murid pergi keluar, pergi ke surau, semata-mata nak cari lain, nak Google Meet. Masalah lain pun salah satu hal, masalah kemudahan dan sebagainya. Tapi yang kita bimbang, ada murid yang telah diberikan kemudahan oleh ibu bapa tapi tidak memanfaatkan sebaiknya. Kita berbalik pula kepada isu guru ni pula. Murid ni tak boleh pisah dengan guru. Tengok pula apa kesan kepada guru. Yang pertama, apabila sekolah dibuka nanti, kita tak tahu tahun ini atau tahun depan, dah pasti guru yang bertugas, khususnya AJK disiplin yang bertunggu depan pintu pagar, menjalankan tugas mereka, program anakku, guruku anakku sayang dan sebagainya, menyambut kehadiran murid, dah pasti kes datang lambat ni akan jadi banyak dan sebagainya. Guru terpaksa selesaikan masalah ni. Sebab jadual tidur murid dah lari. Yang kedua, guru, apa kesannya pada guru? Guru dah hilang motivasi. Sebab
Guru dah semangat sediakan bahan, mungkin seminggu lebih awal dah fikir apa perancangan nak ajar hari Isnin sampai hari Jumaat, dah sediakan PowerPoint yang menarik dan sebagainya. Tiba-tiba bila bersedia Google Meet dan sebagainya lah, yang masuk hanya beberapa orang. Ada guru yang pula yang kecewa, kata yang dah tunggu sampai setengah jam adalah seorang yang muncul. Guru dah hilang motivasi. Macam mana kesan jangka panjang kepada guru pula? Yang ketiga, ada guru pula yang berkongsi mengatakan ada pula ibu bapa yang tolong jawabkan pada murid. Bagus ibu bapa nak bimbing, tetapi guru nak buat penilaian PBD, penilaian bilik darjah, tapi dibuat di rumah secara PDPR. Macam mana guru nak menilai? Guru macam hilang keyakinan. Yang jawab ni siapa? Murid ke? Guru ke? Murid ke? Ibu bapa ke? Guru dah mula sanksi dan sebagainya. Sebab berjauhan. Itu kesan dia. Yang keempat, guru kena sediakan peralatan yang terkini. Guru kena belajar. Kalau sebelum ini guru-guru otai kita panggil, guru-guru yang hampir nak pencen, yang tak tahu pun tentang Google Meet, yang hanya tahu boleh buat soalan, ada Excel, ada Word, boleh type, minit mesyuarat dan sebagainya. Tetapi sekarang guru kena belajar, kena tahu peralatan, tahu kena teknologi yang terkini sebab nak seiring dengan murid. Sekurang-kurangnya Google Meet, kena tahu Zoom dan sebagainya. Ada guru yang stres, ada guru-guru yang otak-otak hampir pencen ni sanggup isi orang nak pencen awal. Sebab apa? Stres. Kita bayangkan kalau ikut data mengatakan guru ni antara orang yang ramai berada di satu pusat, kita panggil pusat pemulihan kesihatan dan sebagainya. Lebih kurang begitulah. Bilangan guru dalam situasi biasa pun guru stres berhadapan dengan murid, apatah dalam keadaan sekarang. Stres ni mungkin tak nampak, tapi kesan jangka panjang. Bayangkan itu antara kesan daripada guru. Sebenarnya kalau nak cerita kesan ni banyak lagi. Guru sendiri yang lebih arif, lebih tahu apakah kesan yang mereka hadapi. Seterusnya yang ketiga, kesan kepada ibu bapa. Ibu bapa pula ada yang BDR dan sebagainya, bekerja di rumah, nak menguruskan hal-hal kerja, dah pasti ibu bapa akan stres. Tapi kita lihat yang pertama, ibu bapa juga akan stres. Sebab kalau rumah tu ada 5-6 bilik tak ada masalah. Kalau ada 5 orang, seorang satu bilik dan sebagainya. Tetapi kalau bayangkan ada rumah yang satu rumah 2 bilik saja, di situlah nak tidur, di situlah nak belajar dan sebagainya. Dah pasti keselesaan tu tidak ada. Jadi ibu bapa terpaksa memikirkan yang terbaik. Bagaimana anak-anak kecil yang nak bermain, anak abang dan kakak nak belajar, suasana ni guru-guru, ibu bapa terpaksa memikirkan yang terbaik. Ada ibu bapa yang stres, cikgu saya tak mampu, terutama nak mensediakan anak nak belajar, nak gunakan telefon bimbit, guru nak buat kelas online dan sebagainya. Ibu bapa tak dapat menyediakan. Kadang-kadang ada telefon bimbit tapi tak ada pula wang lebihan untuk membeli data dan sebagainya. Itu kesan daripada ibu bapa. Kita tak nampak kesan tu secara dekat, tetapi itulah suara-suara yang disampaikan oleh ibu bapa kepada guru-guru kelas dan sebagainya. Yang ketiga kesannya, andai kata satu hari nanti sekolah dibuka, bayangkan ibu bapa nak bangunkan anak-anak yang dah tidur lambat, yang bangun lambat, nak kejut dan sebagainya, nak pergi ke sekolah. Kalau satu hari nanti dah pulih dan sebagainya, ibu bapa boleh bekerja, mungkin ibu bapa akan terkejar-kejar sebab anak-anak dah selesa tidur dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, secara ringkasnya, ada ibu bapa yang stres juga, ibu bapa yang malu pada anak-anak. Sebab apa? Bila anak-anak bertanya, ayah, ibu macam mana nak buat ni? Ibu bapa akan stres sebab apa? Tak mampu nak bantu. Nak cuba tetapi sukatan pelajaran dah tinggi. Jadi itulah, kalau nak ikut cerita, ibu bapa lebih tahu apakah permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita rangkumkan di sini ada 3 kesan PDPR. Satu pada murid, yang kedua pada ibu bapa, guru, yang ketiga pada ibu bapa, dan mungkin juga ada kesan sampingan pada masyarakat dan sebagainya. Itu kita akan bincang macam mana kita nak fikirkan, nak cari jalan penyelesaian yang terbaik. Apapun kita tunggulah keputusan kerajaan dan kita mengharapkan satu keajaiban. Apakah sekolah akan dibuka pada 1 September? Secara logiknya pada kes 2,000 sekolah telah pun ditutup. Bayangkan kalau 20,000 kes sekarang ni purata setiap hari, adakah sekolah akan dibuka? Jawapannya ada pada pihak Kementerian Pendidikan. Kita tunggu dengan penuh sabar. Apapun kita kena hadapi. Fokus pada hari ini, apa kesannya? Sama-sama kita renungkan. Bukan kita hadapi sekarang, tapi kita fikir kesan. Itu saja. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.